الدارين آمين وبيسر ولا تعسر وتمن بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Inisi Al-Mandili dalam kitab dia Penawa bagi hati, sehingga wal yaumil akhir man kana yu'minu billahi wa fil yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Artinya, barang siapa membenarkan ia akan Allah Ta'ala dan akan hari kiamat, maka hendaklah berkata-kata ia akan yang baik, atau hendaklah diam ia. Ini kita duduk kecek mengenai sifat mazmumah, iaitu sangat suka berkata-kata, sangat suka buat, sangat suka bercakap benda-benda yang tiada faedah, bercakap benda yang tidak ada faedah, yang tidak membawa kepada dosa, itu juga sia-sia. Apatah lagi kalau kecek benda-benda yang menyebabkan dosa, yang menyebabkan fitnah, memalukan orang, membuka aib orang, lalu macam-macam lah. Maka ada orang ni suka mengkritik, suka komen, suka konik. Ni perangai lobo berkata-kata. Maka perangai lagu ni mazmumah, tidak disukai. Mazmumah. Katanya Nabi, siapa dia beriman dengan Allah, percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, dan percaya dengan hari kiamat, percaya dengan adanya balasan syurga neraka, semua perbuatan dia akan dihitung pada hari kiamat. Semua benda-benda itu, kalau percaya kepada Allah, kecek benda molek, kecek benda comel. Nah, jangan kecek benda tak comel. Ataupun kalau dia tak boleh kecek benda comel, tak ada idea ko, tak ada gapo ko, maka hendaklah ia diam. Jangan berkata benda tak comel. Nah, benda sia-sia pun tak berapa disukai dah, apatah lagi kalau benda haram. Sabda Nabi lagi, man yatawakkali bima baina lahyaihi wa rijlaihi atawakkallahu bil jannati. Artinya, barang siapa menjamin ia barang siapa bagiku akan barang di antara dua tulai dagunya. Lahyai, lehyah janggut, lahyai tulai. Apa maksud janggut? Benda yang tumbuh di atas tulai janggut, tulai king ni. Maka tulai king ni dipanggil lahyah, le bagi atas, lahyah. Nah, maka tulai ni ada dua ni, tulai ni, lahyah ni. Maka hok rambut tumbuh di atas dia dipanggil lehyah. Nabi kata, siapa dia yang menjamin, berani jamin di hadapan aku dua benda di antara dua tulai janggut dia, yakni mulut. Benda di antara dua tulai janggut dia. Dua tulai dagu dia, dagulah lahyah. Dan dua kaki dia,
anggota di antara dua kaki, yakni faraj. Siapa dia berani jamin mulut dia tak kecek benda jahat, mulut dia tak kecek benda sia-sia, mulut dia tidak buat benda-benda yang menyakiti hati orang mukmin. Nescaya aku jamin baginya akan syurga. Dua benda kalau dia anggota ni di antara dua tulai janggut dan di antara dua kaki, yakni farah. Siapa dia jamin dua anggota tu tak buat benda yang tak betul, maka katanya Nabi Muhammad, aku jamin syurga. Mau berani jamin kau dok dua anggota ni? Kalau mau berani jamin, aku jamin syurga bagimu. Dan dikehendaki dengan bagai yang antara dua tulai dagu itu lidah, mulut lah lidah. Dan yang dikehendaki dengan bagai yang di antara dua kaki itu farah. Dua benda tu kalau kita jamin, maka Nabi Muhammad jamin ke syurga bagi kita. Dan ditanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada yang lebih banyak bagai yang masuk ke ia bagai ke dalam api neraka. Katanya ada orang tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gapo dia kau anggota yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Tangan ada maksiat dia, goni ada maksiat dia. Gapo dia kau anggota yang menyebabkan ramai manusia masuk dalam neraka dengan dua anggota ni? Gapo dia gak hok paling banyak sekali menyebabkan orang masuk neraka? Maka bersabda ia, katanya Nabi, dua yang berlubang. Dua lubang. Gapo dia? Pertama mulut berlubang. Keduanya farah, kemaluan. Maka dua ni lah banyak menarik, banyak menghumbai ketua dia ke dalam api neraka. Sabda ia Nabi lagi, man kasura kalamuhu kasura saktuhu, wa man kasura saktuhu kasura zunubuhu, wa man kasura zunubuhu fannaru aula bihi. Ini riwayat Abu Nuaim dalam kitab Hilyatul Auliya daripada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Erti hadis ini kata, barang siapa banyak perkataan dia, banyak berkecek, nescaya banyaklah oleh tersalahnya. Tentu dah banyak salah. Apabila banyak kecek, kesalahan dia juga banyak. Apabila kurang berkecek, kesalahan dia juga kurang. Biasalah tu. Dan barang siapa banyak tersalah, nescaya banyak dosa. Apabila salah, maka dikira dosa. Dan barang siapa banyak dosa, maka api neraka itu terlebih utama dah dengan dia. Maka orang berdosa pada hari kiamat, maka api neraka lah paling layak dulu untuk dia. Masalah lepas pada dia bersih masuk syurga suku pasar. Tetapi kalau dengan dosa, tak layak dia nak masuk syurga. Masuk neraka dulu. Maka neraka lah yang paling layak bagi orang yang berdosa pada hari kiamat. Ketahui olehmu bahawasanya ada bagi lidah itu kebinasaan yang banyak. Tuhan buat lidah ni ada manfaat dia dan ada mudarat dia. Maka mudaratnya lidah ni banyak katanya. Tetapi memadalah akan dikau kerana menolak akan semuanya oleh beramal dengan satu ayat daripada Al-Quran yang mulia, iaitu firman Allah Ta'ala. Dia kata kalau mu nak jadi baik sungguh, maka cukuplah satu ayat Quran nasihat kepada kamu nak menyatakan kebinasaan lidah. Lidah ni banyak masalah, banyak mudarat dia. Maka cukuplah ayat Quran Nisa tu menyedarkan kamu mengenai mudaratnya lidah.
Ayat Quran kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin. Al-ayah. Artinya tiada ada kebajikan pada banyak daripada bisik-bisik mereka. Najwa yakni bercakap dengan perlahan. Dalam bahasa kita duk biasa guna munajat. Munajat asal daripada najwa, najwa yakni meminta dengan cara perlahan dipanggil munajat. Kita berdoa dengan cara perlahan. Waktu dipanggil munajat kita. Dan Nabi ajar munajat. Ya, Nabi berdoa juga dengan cara perlahan. Ada Nabi berdoa dengan cara suara derah. Ada. Dipanggil ibtihal. Ibtihal. Yakni meminta kepada Allah dengan suara yang derah. Nabi ada juga. Maka salah orang kata Nabi zikir kau gapo berdoa mesti slow. Sebab Nabi larang berdoa secara derah. Ada Nabi buat juga. Nabi berzikir derah, Nabi berdoa slow, ada juga. Nabi berdoa derah pun ada juga. Dipanggil ibtihal ataupun mubahalah. Boleh berlakulah. Maka katanya Nabi tidak ada kebaikan pun orang duduk bisik. Duduk kecek slow-slow, kecek derah kau, kecek slow kau. Maka semua perkataan manusia tidak memberi makna belaka, tak ada kebaikan. Melainkan mereka menyuruh dengan bersedekah. Kecuali kita dok suruh orang bersedekah. Kecek ni tak ada makna, tak ada manfaat kecuali kita suruh orang bersedekah. Demo kata kena sedekah. Ajak orang supaya bersedekah. Lebih-lebih lagi pada masa sekarang, pada masa orang penting diri belaka, orang tidak peduli kepada saudara dia. Sesama Islam, bukan orang Islam pun kena tolong juga. Bukan kata orang Islam saja. Apatah lagi kalau orang Islam. Orang lain ni banyak mementingkan diri. Bukan kata orang kaya penting diri, orang susah pun penting diri juga. Orang ada pitih penting diri, orang tak ada duit pun penting diri juga. Semua mementingkan diri belaka. Asal saja dia boleh hidup, orang lain tak usah hidup pun tak apa. Maka kita ajar orang suruh bersedekah. Zaman-zaman orang pentingkan diri ni pahala dia banyak. Atau mendamaikan di antara manusia, atau menyuruh kebajikan. Kita suruh orang baik, suruh orang belajar, suruh orang sayang Allah, suruh orang sayang Nabi, suruh orang mengaji ilmu fardu ain, suruh orang semayang, suruh orang bersedekah, suruh orang jadi baik, suruh orang taubat, suruh orang gapo. Maka hak ni menyuruh kepada kebaikan. Maka perkataan dia dikira pahala kebajikan. Dia tak buat pun dia suruh saja. Boleh pahala tu. Atau mendamaikan antara manusia. Au islahin bainan nas, ataupun nak mendamaikan di antara manusia. Kita tengok saing kita balah. Kita tengok orang kampung kita balah. Kita tengok adik-beradik kita balah. Kita tengok orang ni balah. Tiba-tiba kita damai ke orang ni. Kita suruh dia jadi baik, dua orang ni tak balah. Maka kita kecek untuk mendamaikan dua orang, maka dikira pahala. Makna ayat ini bahawa tiada engkau berkata-kata pada barang yang tiada beri manfaat. Barang tak ada beri manfaat, barang tak ada widosa. Berarti apa? Barang kosong, tak ada apa dia, tak kata ke orang, barang sia-sia. Dan engkau simpan ke akal perkataan engkau pada yang beri faedah, maka ada padanya kelepasan daripada kebinasaan dunia dan akhirat. Dia kata, jagalah perkataan kita daripada benda sia-sia. Benda dosa, lagi-lagilah kena jaga. Benda sia-sia pun. Misalnya ikutlah, buat benda sia-sia. Tidak kata dosa ke apa dia, tetapi kecek benda sia-sia. Baiklah kita tukar suara kita saat ni. Kalau kita kecek sia-sia, tukar kepada zikir. Tukar kepada selawat. Dosa tak dosa, tetapi benda tu sia-sia.
Di dalam ilmu tasawuf, dalam orang betul-betul nak menghampirkan diri dengan Tuhan, yang bersifat dengan sifat takwa, buat Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang, maka dia akan rasa sensitif benda lagu ni. Dia nak kecek benda hak Tuhan reda belaka. Sekalipun benda hak Tuhan reda kita nampak kecek biasa ya. Awak sihat ke tak? Kecek bukan mengajar, bukan gapo, nampak benda simple ya. Kadang-kadang awak suka, tetapi dia rasa benda tu boleh pahala. Rasa benda itu Rasulullah suruh menggembira ke hati saudara dia, maka benda tu dikira pahala. Kadang-kadang kita nampak orang kecek agama, tetapi agama menurut dia. Nah, dia kata ke orang, dia caci orang, guna bahasa berat-berat, sopoh ke orang, tak ada akhlak dalam berkecek. Maka kita nampak macam agama, maka tidak ada agama. Dikehendaki dengan barang yang tiada memberi manfaat itu, iaitu perkataan yang jikalau ditinggal ke dia, nescaya tiada luput dengan dia dengan tinggal saat ni oleh pahala akhirat. Atau faedah dunia yang sangat dihajatkan. Kalau kita tinggal, luput kau tak pahala. Kalau kita tinggal, misalnya saya kalau tak kecek, kalau saya kecek boleh pahala tak? Kalau awak kecek, kalau saya kecek boleh pahala. Kalau kita tinggal, hak gitu tu rugi. Menyebabkan luput fadilat. Moleknya kena kecek kerana benda ni boleh pahala. Ataupun hajat-hajat dunia, kita nak minta gapo dia, nak beli, nak muamalah dengan orang, nak royak keinginan kita, nak minta tolong, nak gapo, tak salah. Hajat-hajat dunia. Dan barang siapa menyimpan maknanya tumpu ia daripada perkataan atas memberi manfaat, nescaya sedikit oleh perkataannya. Kalau kita cari perkataan-perkataan yang manfaat saja, nescaya kita akan kecek sikit saja. Kerana apa? Kerana hak manfaat ni sikit je. Nah. Maka kalau orang tu nak kecek benda hak manfaat, nescaya sedikit sangat dia kecek. Benda manfaat ni sikit sangat. Lepas tu hak sehari-hari kita duk kecek banyak-banyak ni, banyak hak tak manfaat. Nah. Maka hendaklah engkau fikirkan pada ketika engkau berkata-kata dengan barang yang tiada faedah. Katanya Syekh Abdul Qadir Mendili. Fikirlah. Ketika kita kecek benda yang tak ada faedah, bahawasanya jika menyebut engkau akan nama Allah Ta'ala, dia kata kalau mau zikir, ganti daripada perkataan yang tak ada faedah itu, nescaya adalah ia untung yang sangat besar. Kalau mu nak kecek benda mengarut, benda yang tak ada faedah, kalau benda dosa tu berat lagi. Benda yang tak ada faedah pun, baik memikir, baiklah kata muzikir, baiklah muslawat. Kerana zikir Allah itu, zikrullah itu menyerupai ia akan sepotong emas. Dan perkataan yang tak ada faedah itu menyerupai ia akan sepotong daripada tanah keras. Tanah ko, orang tu panggil tanah ko dah. Seluk tu kan, seluk hok keras tu kan. Seluk tu apabila dia kering, maka dia jadi tanah petok-petok tu panggil tanah ko. Tanah keras lagu tu saja. Maka kecek zikir itu seperti emas. Kecek tak ada faedah seperti tanah ko. Maka hok mana munok? Tentu emas lebih bernilai daripada tanah. Maka kadang-kadang orang pilih tanah daripada emas. Lah ni buat kita banyak pilih tanah daripada emas. Maka betapa suka orang yang berakal, orang yang ada akal, meninggalkan ketul emas dan mengambil ia akan ketul tanah keras. Tak munasabah orang yang ada akal, orang yang bijak, katanya Nabi, tiba-tiba pilih tanah daripada emas. Ini jika perkataan itu tiada padanya dosa, yakni perbuatan perkataan sia-sia, hak tak ada dosa.
digambar ke seperti tanah dah berbanding dengan zikrullah. Maka jika ada padanya dosa, lagu mana perkataan kalau ada dosa pula? Nescaya telah rugi ia sahabat meninggal ke emah dan mengambil gantinya akan sepotong api. Maka perkataan dosa ini seperti api. Api ni orang tak ambil, melecur lah tangannya. Bubuh dalam mulut, melecur habis. Maka perkataan-perkataan yang jahat seperti api. Kita lah ni duduk kupu api untuk kita bakar diri kita sendiri. Siapa dia kupu dengan apa? Kupu dengan mulut kita. Dan yang demikian itu rugi yang sangat besar. Oh, ruginya lah. Lah ni kita rasa tak ada gapo, tetapi akhirat kita akan dapat nampak hasil dia. Jaga mulut, jangan kecek benda yang berdosa. Kalau tak boleh kawal, kalau nak naik lagi, sok peringkat lagi, jangan kecek benda hak sia-sia. Mesti keluar daripada mulut kita sama ada benda itu boleh pahala, benda tu mesti boleh pahala. Sama ada pahala fardu ataupun pahala sunat. Tanya khabar. Tanya sahabat kita ada hajat gapo, royak keinginan kita gini. Maka setengah daripada segala perkataan yang tiada memberi manfaat itu. Contoh. Katanya Syekh Abdul Qadir Mandiling kata, contoh perkataan yang sia-sia. Dosa tak dosa tapi tak ada manfaat, katanya Syekh Abdul Qadir. Menceritakan segala perjalanan dan kelakuan makanan segala negeri. Duk royak makanan ni sedap, makanan tempat ni sedap, makanan restoran ni sedap. Benda tu perkataan tu tak dosa, tetapi sia-sia. Makanan negara ni sedap, makanan negara ni sedap. Kecek daripada awal sampai akhir. Start bai subuh sampai bai maghrib bulan puasa duk kecek bak makan saja. Maka benda ni dosa, tak dosa, katanya Syekh Abdul Qadir. Tetapi benda ini masuk dalam kategori benda yang sia-sia. Dan segala adat manusia, negeri itu lagu ni, negeri itu lagu ni, pakaian dia lagu ni. Duk royak adat cerita orang. Tempat ni lagu ni, maiding baru buka, ia mau jual ni. Royak cerita benda lagu tu. Dosa tidak dosa tapi sia-sia. Dan segala kelakuan manusia dan kelakuan perniagaan dan perusahaan. Syarikat ni naik, hak ni buka pula menega, hak ni gapo. Kita tak menega pun. Lainlah kita ahli perniagaan. Lainlah kita ni ahli perniagaan. Ada urusan kecek bab niaga ni pun tak ada pun. Duk kecek goni, tak ada apa. Buat masa saja-saja. Duduk pondok kecek benda lagu ni juga berat sekali. Paling berat sekali. Kalau duduk di luar tak apa. Ni duduk dalam pondok pun kecek benda lagu ni juga. Tak ada apalah. Dosa tak dosa tapi sia-sia lah. Sia-sia ni apa dia? Buat karel tu ni. Karel ni elektrik ni patut guna untuk kipas untuk gapo saja-saja. Buat habis karel nak bayar elektrik. Kecek air liur ni guna untuk benda sia-sia. Inilah setengah daripada barang yang banyak manusia berkata-kata padanya. Katanya Syekh Abdul Qadir. Barang sia-sia. Lebih-lebih lagi, kita orang ahli ilmu, duduk mengaji ilmu, jangan duk buang masa. Banyak kecek mengenai ilmu. Banyak duk kecek mengenai zikir. Banyak kecek mengenai ibadat. Banyak kecek mengenai masalah hukum hakam. Ni duk kecek benda hak tak ada kaitan dengan kita. Hak berat lagi pergi main geng dah pula. Geng ni tak ada kaitan dengan hidup dan mati. Benda hidup sangat bodok, mati sangat bodok, kita main geng. Hak tu tak berat sekali. Kalau orang luar main geng tak apa, ni hak duk ngaji pondok main geng juga kan. Dosa tak dosa tapi gitulah. Buang masa. Supaya kita ada nasi sepinggir,
Kita pun ambil lerak dari atas tanah. Bazir saja-saja. Air liur, gapo dia duk kecek benda sia-sia. Maka setengah daripada kebinasaan lidah yang banyak itu berdusta. Ni aja kecek tak betul. Hak berlakunya lagu lain, kita kecek benda lagu lain. Dan mengopak ni kita kecek mengenai peribadi manusia. Mengenai sikap manusia, mengenai peribadi orang lah. Kecek benda yang dia tidak suka dengar. Benda biasanya benda tak comel lah. Jangan benda molek. Kita kecek, dia warak, dia alim, dia bagus, dia zuhud. Sekali pun ada setengah orang jangan duk kecek, saya tak suka, tu tak jadi ngopak. Ngopak ni sebut benda hak tak comel. Zikru akhaka bima yakrah. Menyebut mengenai saudara kamu, zikru akhika bima yakrah, dengan benda yang ia tidak suka. Dan berbantah-bantah, duduk kedai kopi, duduk balah, duduk berdebat, duduk dalam YouTube-nya pakak berdebat, duduk dalam Facebook pakak berdebat, duduk dalam majlis ilmu duduk berdebat, duduk rumah sorang pun berdebat. Bahasa gila berdebat dia panggil. Beranak boleh berdebat. Duduk dengan berdebat semacam. Duduk saja tak boleh. Nak cari juga gulawai. Nak berdebat juga. Gilah cari video lama-lama. Kau cari video siapa-siapa dia. Puas duduk saja nak berdebat ni. Sebab bismillah tu dia niat berdebat dah tu kak. Maka hidup dengan berdebat lagu tu ya. Amalan, perangai, akhlak tak bertambah. Tapi berdebat semakin rajin. Maka benda-benda lagu ni, berbantah-bantah ni biasa orang guna lidah. Lah ni ada juga tulis dengan tangan. Muka YouTube ke. Pakai tangan tulis-tulis belakang dia. Ikutlah. Tapi biasanya berdebat ni guna lidah. Dan memuji. Puji benda tak ada faedah. Dan buat lawak, melawak dan selora. Buat benda hak tak ada faedah. Buat lawak benda selora kau gapo benda hak tak ada faedah. Bukan kau kita kata ada buat lawak ni al-mizahu fis safar sedekah katanya Nabi. Bergurau senda ketika musafir mendapat pahala sedekah. Wana mizah tu? Kasratul mizah tuzhibul haibah katanya. Kata ibarat-ibarat. Banyak bergurau menghilangkan haibat diri kita. Sebab tu tok guru tak bergurau. Dia tawak lawak sebab nak suruh anak murid dia dengar kata. Kalau anak tok guru baik gak sudah lalu, kita royak dia tak dengar kata ya. Jadi kena jangan buat backing sikit, bukan tujuan apa nak suruh mudah dia dengar kata. Kasratul mizah tuzhibul haibah. Banyak bergurau menghilangkan hebat. Bukan kata dengan anak murid, dengan bini, dengan anak-anak, maka jangan ajar bergurau sangat. Baru tak hilang hebat kita sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai tok guru, sebagai ayah, barulah dengar kata. Maka buat lawak hak tak ada faedah lah. Buat lawak lagu ni lah, kecek patut suka selak kah lagu tu. Kalau benda tu tak ada kaitan dosa, tak dosa, cuma sia-sia. Adapun berdusta, katanya, maka iaitu mengkhabarkan akan sesuatu atas menyalahi barang yang ia atasnya. Kita kecek tak serupa dengan benda hak berlakunya. Kita kata ya, sebenarnya benda tu tidak. Kita kata tidak, sebenarnya benda tu ya. Sudah. Benda tu dusta. Kita tahu, kalau kita tak tahu, benda tu dipanggil dusta. Cuma kalau kita sengaja tahu pula, maka benda tu berdosa. Kalau tak tahu, benda tu karut rupanya. Saya ingat benda tu betul. Saya royak ke awak. Saya tak tahu. Awak telah berdusta. Dosa ke tak sebab tak tahu? Tak dosa. Cuma tetap dipanggil berdusta. Sama ada mengetahui ia akan demikian itu. Dan sengaja ia atau tiada. Sengaja atau tak sengaja tetap dipanggil dusta. Cuma dosa tak berdosa. Dan mengetahui dan sengaja itu syarat bagi berdosa, bukan syarat bagi nama dusta. Sengaja tu dikira dosa lah. Tapi kalau tak sengaja, maka tak dipanggil tak dosa lah. Dusta tetap dipanggil dusta kerana kita kecek
berlainan dengan apa yang hok berlaku. Telah firman Allah Ta'ala, fa naj'al la'natallahi 'alal kazibin. Artinya maka menjadikan kita akan laknat Allah Ta'ala atas sekalian yang berdusta. Maka orang yang berdusta akan dapat laknat Tuhan. Yakni orang yang sengaja dan tahu benda itu dusta, tiba-tiba dia royak juga. Dia beritahu juga, maka dia berdosa. Tapi kalau orang ni tak tahu, tiba-tiba dia siapa? Mungkin dia hati lurus terik ke? Dengar cerita, dia pun royak cerita. Ya, cerita ni karuk sebenarnya. Ya Rabbi. Lagu mana? Dusta. Ya, saya berdusta kerana kecek benda tak sama. Tapi tak dosa sebab dia tak tahu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannah. Wa ma zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kazib fa innal kaziba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kazib hatta yuktaba indallahi kazzabah." Artinya lazim ke oleh kamu benar. Ajar mulut kita kecek benar. Ajar jangan menipu. Biarlah jaga-jaga dusta nak kata gana, tapi biar buat adat kita, mulut kita, tradisi kita kecek benar. Nya adalah kadang-kadang yang kecek kau gapo tak betul tu, tapi jangan buat kebiasaan lidah kita tu. Maka lazim ke oleh kamu sentiasa jaga mulut kamu tu biar benar semacam. Kerana kebenaran itu menyampai kepada kebaikan lah. Dan kebajikan itu menyampaikan kepada syurga. Sentiasalah seorang laki-laki itu benar. Dan bersungguh-sungguh ia untuk menjadi orang benar. Bersungguh-sungguh dia. Cara dia. Jangan dia mikir. Dia kecek ni nipu ke tak. Sehinggalah ditulis akan dia di sisi Allah Ta'ala yang banyak benar. Maka apabila orang itu senantiasa kecek benar, maka dapat gelar siddiq di sisi Allah. Sekalipun dia ada dusta, tapi dah dapat gelaran di sisi Tuhan, ditulis di sisi Tuhan sebagai orang yang benar. Dan jauhkan kamu daripada dusta, kerana dusta itu menyampai kepada jahat, seperti keluar daripada taat. Jahat dusta ni maksiatlah dusta. Dan jahat itu menyampaikan kepada neraka. Sentiasalah hamba itu bersungguh pada berdusta. Ada orang ni minat sungguh kecek nipu. Tak kecek nipu serah tak sah serah. Ngajak agama pun menipu, jadi goni pun menipu, jadi polis pun menipu, jadi accountant pun menipu, jadi pemimpin pun menipu, jadi orang bawah pun menipu, jadi orang atas pun menipu, jadi orang bawah, jadi rakyat pun menipu. Jadi tok imam menipu, tok bela menipu. Maka kaki menipu ini suka dia. Kalau tak menipu tak sah. Hidup dengan menipu. Maka penipu ini macam-macam watak. Katanya Piramli, tengok cerita penyamung. Bujai lapuk dah, cerita penyamung tu. Alibaba bujai lapuk. Apabila hari cuti, penyamung-penyamung keluar ke bandar-bandar dengan macam-macam rupa. Ada pakai baju hakim penipu. Ada pakai baju polis, Jadi Piramli nak ajar, hok duk sebar di dalam negara macam-macam watak tu ramai hok menipu. Penyamung dah berlaku-laku ini oyak Dia kata sentiasalah hamba bersungguh duk menipu pacerah. Berlakunglah, nyamalah, jadi ahli agama menipu. Menipu kau ni, menipu ngawatak serba, watak jubah, watak gapo, macam-macam. Hinggalah ditulis akan dia di sisi Allah orang yang banyak dusta. Ada di sisi Tuhan ditulis orang kazab gak. Orang dusta gak, tak ada apa dah lah. Dikehendaki dengan ditulis di sisi, dihukum ke bagi yang pertama dengan banyak benar. Dapat gelaran di sisi Tuhan, dia ni orang siddiq, orang benar. Kadang-kadangnya ada tersasu silap kata guan. Dan mendapat ia akan sifat
Dan pahala yang banyak benar. Dapat pahala orang siddiq, orang yang banyak benar. Dan dihukum ke bagi yang kedua banyak dusta, orang kazzab, orang yang banyak mendusta, kecek nipu paciroh. Yang kecek tu kalau 100 tu 99% nipu saja. So ya hak betul. Gapo dia? Gitu ya hak lain. Hak lain tu salah belaka, ngarut belaka. Dan mendapat ia akan sifat dusta yang banyak, dapat gelar kazzab. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadzib wallahu a'lam.